kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Dan syukur Alhamdulillah ini hari Allah SWT pilih kita untuk kita berada di surau Al-Hikmah ini, untuk kita berada dalam majlis yang insya-Allah mudah-mudahan kita tidak terlepas dan tidak terlupa kita untuk kita memuji kebesaran dan kehebatan Allah. Terima kasih banyak-banyak saya terutama sekali kepada Haji Kamal, masya-Allah, dan juga yang semua terlibat, imam kita, Bilal kita, siap kita, semualah orang-orang kuat surau ni, masya-Allah, dan semua yang hadir hari ni, masya-Allah. Ini semua manusia-manusia yang terpilih yang Allah SWT gerakkan hatinya untuk berada di rumah Allah ni, tempat yang baik ni, masya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan tempat yang baik ni kita akan memperkatakan perkara-perkara yang baik, dan bila kita perkatakan perkara-perkara yang baik ni, insya-Allah kita akan mendapat manfaat-manfaat yang baik. Saya Zulhindi Black. Kalau sebelum ni orang panggil Zulhindi Black lah. penyanyi rock dulu. Kita ni duduk dekat depan ni, Allahu Akbar, masya-Allah, syukur kepada Allah, Allah masih lagi menempatkan saya di depan orang ramai. Tapi kali ni persembahannya lain macam pula. Dulu saya di depan orang ramai, masya-Allah, pakai seluar rimau kan, baju koyak-koyak, seluar koyak-koyak, rambut panjang, rambut merah kan. Sampaikan pernah ahli keluarga saya sendiri panggil saya sakai hutan. Apa roman kau ni macam sakai hutan ni kan. Jadi Alhamdulillah ini hari Allah SWT pilih saya untuk duduk depan orang ramai macam ni. Syukur Alhamdulillah Allah SWT izinkan kita untuk kita memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah. Sebab apa, dalam tempoh yang sebelum-sebelum ni dalam kehidupan saya, dah 43 tahun dah sekarang umur saya. Dulu-dulu masa kita dalam dunia hiburan dulu, rasanya beribu-ribu patah perkataan ni kita cakap dalam tempoh 24 jam tu, rasanya tak ada langsung kita mengajak manusia kepada Allah. Rasanya hanyalah kata-kata yang sia-sia, yang kosong, dan mungkin juga membuahkan dosa. Sebab apa, dulu kita ajak manusia pergi karaoke. Dulu kita ajak manusia kita pergi kelab. Tapi ini hari Alhamdulillah, sekarang ni saya ajak kawan-kawan saya, jom pergi masjid. Jadi insya-Allah manusia-manusia yang hadir kepada majlis yang ada memperkatakan tentang kebesaran Allah, manusia yang ada di dalam majlis yang ada memperkatakan tentang kebesaran Allah, dan manusia-manusia yang balik daripada majlis yang memperkatakan tentang kebesaran Allah ni mendapat pandangan fi sabilillah daripada Allah SWT. Amin 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 ya rabbal alamin. Masya-Allah. Saya ni syukur, Alhamdulillah, syukur sangat kepada Allah. Alhamdulillah Allah SWT tak matikan saya dalam dunia kegelapan saya dulu ji. Kalau saya mati dengan cara dulu, mungkin saya mati dengan cara kufur, dan insya-Allah agaknya rasanya kita ni mati dengan cara macam mati cara orang kafir agaknya. Sebab apa, Allah SWT biasa mematikan bila saya jumpa-jumpa dengan maulana-maulana, kita bergaul dengan alim-alim ulama ni, dia orang selalu menasihatkan kita, selalu mengingatkan kita. Dia kata Allah SWT ni biasa mematikan manusia dengan setiap perkara yang manusia ni biasa lakukan. Kita tengok manusia-manusia yang panjat gunung tu, dia mati terjun gunung. Kita tengok manusia yang main-main dekat laut tu, diving, menyelam apa semua, dia mati lemas. Kita tengok manusia-manusia yang biasa main dengan binatang-binatang buas tu, main dengan rimau, singa, dengan buaya, kita tengok dia mati kena makan dengan binatang buas. Tengok manusia-manusia yang mengumpat, mati mengumpat. Manusia yang biasa merasuah, mati merasuah. Manusia yang biasa maksiat, mati maksiat. Manusia yang biasa minum arak ni, mati minum arak. Beberapa tahun lepas ada anak-anak kita asyik baca Al-Quran, Alhamdulillah meninggal membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah bila kita dengar balik saya tadi bila bincang-bincang sikit dengan Haji Kamal tadi, nak cerita pasal topik apa saya ambil keputusan lah. Kalau sebab ini pertama kali saya sampai sini, orang dah nampak kita ni dah hijrah kan. Jadi kita ambil tajuk hijrah saya ni, hijrah kita ni nak mengejar redha Allah. Minta ampun, minta maaf, bukan ada langsung, tak ada niat nak riak, tidak. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati oleh Allah, kita tidak riak, tapi Allahu Akbar, jujur saya katakan, saya sekarang ni senang nak menangis, senang tersentuh hati kita ni apabila Allah SWT bagi kelembutan dekat hati kita. Berkata tentang kebesaran Allah, melihat kemungkaran yang terjadi dekat luar, senang kita nak menitiskan air mata. Jadi sekarang ni bila kita fikir-fikir balik, dulu saya ni hubungan kita dengan manusia baik, tapi hubungan kita dengan Allah rasanya saya ni jauh. Tak apalah, saya bukan nak buka aib saya, kita tak nak cerita aib orang, kita cerita je lah apa saja pengalaman hidup kita ni. Dulu saya sombong dengan Allah, sembahyang jauh sekali, puasa opening dengan closing je. Sebab opening dan closing selalu rumah orang tua, jadi kita dah halang-halang bersahur dengan orang tua tu semua, sampailah apa, dulu sombong saya pada Allah. Motor Harley Davidson saya pakai bertukar ganti dulu. Harley Davidson yang pernah saya pakai dulu harganya 180,000. Masya Allah.
Yang mana itu special edition, Harley Davidson keluarkan 100 biji je dalam dunia. Saya punya nombor 4, aku beli. Mak saya dulu kata, apa gila kau ni, beli t-shirt RM600. Gambar hantu ya, t-shirt Ed Hardy dulu, gambar tengkorak lah apa semua. Kita sanggup beli. Manusia di akhir zaman ini pandai berfikir-fikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga rumah. Sampai harga rumah beratus ribu, berjuta pun manusia sanggup membeli. Manusia di akhir zaman ni pandai berfikir-fikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga emas intan berlian. Kita tengoklah emas intan berlian berjuta pun manusia sanggup membeli. Tapi sayangnya manusia di akhir zaman ni, termasuk saya lah dulu, tak pandai berfikir dan berkata-kata tentang mahalnya harga iman. Jadi bila saya dah hijrah ni, Allah SWT pilih saya, agaknya sentuh hati saya. Allah SWT menarik nikmat dalam kehidupan saya. Kita cerita sekejap sikit pengalaman saya sebagai artis dulu. Bila orang kata artis gaji dia berpuluh ribu, ya ke? Ni kita cerita. Bukan nak poyo ya. Bukan nak poyo, kita ceritalah. Dulu harga saya menyanyi, satu lagu harga saya 3,000. Jumaat malam Sabtu saya ambil satu dinner show. Satu dinner show tu akan menyanyi lebih kurang dalam 3-4 artis. Jadi satu artis nyanyi 3 lagu. Jumaat malam Sabtu saya 3 lagu, dah 9,000 dah. Sabtu malam Ahad ada lagi satu show, kita ambil dah 9,000 lagi, nyanyi 3 lagu je. Isnin sampai ke Khamis tu kita syuting, gaji kita masa syuting dulu sampai ke lokasi gaji saya 1,000 sehari. Jadi Isnin sampai Khamis dah 4,000. Jumaat 9,000, Sabtu 9,000. Mau yang tak 40,000 kadang-kadang sebulan. Poyo. Kan? Naik motor Harley Kulu Gile ni, aku sampai ke Siam, sampai ke Singapura, menyebarkan syiar orang kafir naik motor dengan gaya-gaya orang kafir. Saya bukan salahkan orang yang naik motor yang lain tu, tak, saya. Ni cerita pasal saya. Tak ingat ada Allah saya ni. Motor orang dekat surau tahu kita lalu. Zul lalu. Tapi tak sampai masjid. Thailand, Singapura semua sampai. Sanggup dan berbangga kita menyebarkan syiar orang kafir. Sekarang ni kita nak tukar pula keyakinan kita bahawa kita nak berbangga menyebarkan syiar orang Islam. Tu pasal saya pakai macam ni. Bukan nak kata saya dah pandai, bukan nak kata saya dah halim, banyak ilmu, saya tidak ji. Tidak, itu jauh sekali. Kita ni cuba nak merendah diri, nak belajar memandang orang lain lebih baik daripada kita. Dulu tak, masa kita jadi artis dulu kita kata kita hebat. Masyhurnya kita dulu ni sampaikan tempat-tempat VIP dekat hotel, bilik-bilik yang VIP saja boleh check in, orang awam tak boleh check in, selebriti boleh check in. Makanan-makanan yang disajikan special untuk VIP saja, orang awam tak boleh makan, kita boleh makan. Parking kereta pun gitu juga, tempat-tempat VIP yang disediakan orang lain tak boleh parking, kita boleh parking. Tapi masyhurnya kita ni hanyalah kepada manusia-manusia yang mampu pergi tengok wayang, yang tengok filem kita, yang kenal kita. Masyhurnya kita ni kepada manusia-manusia yang ada duit untuk membeli CD-CD kita, lagu-lagu kita, dengar lagu kita. Masyhurnya kita ni kepada manusia-manusia yang ada duit beli majalah, beli surat khabar, tengok gambar kita keluar. Masyhurnya kita ni kepada manusia-manusia yang boleh surf internet, yang ada handphone, yang ada iPad, yang boleh tengok video-video kita. Jadi satu hari tu, 4 tahun yang lepas, tengah kita masyhur tu, Allah SWT menarik satu nikmat dalam hidup saya, ayahanda saya meninggal. Jadi masa tu, kira-kira kita orang yang jahil ni, kira-kira kita simple je lah bang. Dulu atuk aku meninggal, ni sekarang ayah aku meninggal, ni kejap lagi akulah ni. Kita punya kira-kira lah. Sedangkan sebenarnya kalau kita nak faham, mati itu tidak mengejar yang tua, mati itu tidak mengejar yang sakit. Bila-bila masa saja boleh mati. Kadang-kadang anak yang lahir itu keluar daripada rahim ibunya, belum tua pun, tak ada sakit pun, mati juga. Orang yang makan suplemen, pergi gym, jaga kesihatan apa semua, konon-konon nak jaga kesihatan, mati juga. Jadi sekarang ni bila kita fikir-fikir balik, Masya Allah, saya cakap ni tak lama lagi aku ni. Terlintas satu sentence pada kepala saya masa tu. Kamu berasal dari tanah, sekarang kamu bermain-main di atas tanah, dan kamu akan kembali di dalam tanah, akan menjadi makanan kepada cacing-cacing dan sumak ulat-ulat di dalam tanah. Masya Allah, takut kita dengar sentence tu. Tak tahu macam mana, mungkin Allah SWT yang hantarkan ayat-ayat macam tu terlintas pada otak saya. Saya cakap Masya Allah. Jadi bila saya fikir balik, kita kecewa lah, sedih lah ayahanda kita meninggal. Dengan diri kita ni yang tak pernah, yang jarang sangat lah pergi ke masjid kat kawasan perumahan kita tu, kita malu nak pergi masjid. Kita rasa macam, alah, nak mengadu lah, nak mengadu kesedihan lah pada Allah. Dah sedih macam tu nak mengadu pada Allah. Masa tu baru nampak Allah lah. Segan, tapi kita tak tidur. Kawan-kawan cakap, nak ni pergi lah tidur masjid, iktikaf. Apa iktikaf apa? Tak tahu pun iktikaf tak apa. Jadi bila orang kata tidur masjid lah,
Malu punya pasal saya tak tidur dekat masjid kawasan perumahan saya tu, saya tidur dekat kawasan perumahan lain punya masjid. Pergi ke tidur di masjid Bukit Indah kat Ceras. Tapi agaknya ini semua susunan Allah. Bila saya dah berada di atas jalan agama Allah ni, nampak banyak sangat perkara-perkara iman, nampak sangat banyak sangat kebesaran-kebesaran Allah yang Allah dah tunjuk pada saya. Tidur di masjid Bukit Indah tu 3 hari saya iktikaf, sebab seperti tengok ada jemaah tabligh masa tu. Saya join lah. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai jemaah tabligh tu, Amir Sabnya adalah Ayahanda DR Sem. Saya anak Malaysia tu je. Kita baru kehilangan ayah kita masa tu. Jadi malam tu kita tidur, malam yang pertama tu, sebelum kita tidur malam tu, dia ada nyembang dengan saya. Tapi orang yang penuh hikmah ni, dia bercakap, dia pandai ikut corak orang yang dia nak sembang tu. Dia tahu kita rockers, dia cakap, babe, dengan tongkat dia, dengan relax, dengan janggut kuning dia tu kan, Masya Allah. Babe, dia kata, gua tahu lu sedih, babe, tapi lu kena faham satu perkara, babe. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Apa yang jadi ni semua kuasa Allah. Simple je ayat je, tapi luluh hati saya je. Tak pernah manusia-manusia lain dulu senang-senang boleh buat saya menangis. Kita dulu dalam filem Taiko, jadi orang cakap benda-benda tak sentuh hati kita. Tapi bila bersemu dengan orang yang penuh hikmah ni, nangis saya malam tu. Baru saya nampak ni semua Allah punya kuasa. Aku ada duit pun, masyhur pun masa tu, Allah Ta'ala nak ambil ayah aku tak boleh buat apa. Jadi malam tu kita tidur kat masjid tu dengan persediaan yang tak berapa cukup lengkap lah. Kita ni orang baru kan. Tidur tu kita gulung towel kita, tahu, bantal tidur, jadikan bantal tuala kita tu. Tapi saya perasan tengah nak lena tu, rasanya kepala saya diangkat, towel tu keluar, masuk bantal. Lepas tu letak balik kepala saya. Kita buka-buka mata, kita nampak kaki jalan. Saja tengok Ayahanda DR Sem. Di ujung sampai tempat dia punya alas tidur itu, dia tidur. Kita tengok, dia tak ada bantal. Kasih sayang seorang ayah. Dia sekarang jadi ayah angkat saya lah. Jadi dekat sini saya cakap, Masya Allah, kasih sayang sesama manusia ni saya dapat bila saya keluar di jalan agama Allah. Dulu kita berkawan-kawan, kita sedih, kita berkawan-kawan. Tak tahulah nak cakap kawan tu hanya atas dasar apa. Tapi bila kita bersama dengan jamaah ni, minta maaf cakaplah, saya cakap terus terang lah, saya bersama dengan jemaah tabligh ni, dia orang penuh dengan kasih sayang yang mana dia orang tak ada langsung menilai kita ni apa-apa pun. Tidak pernah menghukum kita. Dia terima saja siapa kita ni dan dia bagi layanan yang terbaik untuk kita. Dia urut-urutnya kita, makan di suap-suap. Jadi kita cakap, penuh kasih sayang ni. Mana saya nak dapat hubungan kasih sayang ni dengan kawan-kawan luar? Tak pernah. Jadi bila saya bersama dengan jemaah-jemaah ni, tak segan untuk kami berkasih sayang, berpeluk, bercium hanya kerana Allah SWT. Makan sama-sama. Jadi di sini baru saya faham. Banyak benda-benda, input-input baru yang kita dengar. Iman kita ni lemah. Tu yang dia orang kata. Nabi pernah berpesan pada para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat pun bertanya, kaifan jadidu imanana ya Rasulullah? Macam mana nak perbaharui iman saya ya Rasulullah? Rasulullah cakap, afiru min qauli la ilaha illallah. Selalu-selalulah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bila kita faham betul-betul tiada Tuhan selain Allah ni, kita tak mengharap dah kepada makhluk pun. Kita tak mengharap kepada harta benda, kita tak mengharap kepada dunia. Sejak daripada tu kita belajar, saya belajar cuba ubah-ubah keyakinan kita sebab kita nak mendapat redha Allah. Tu pada Ayahanda Sam cakap, nasib baik kita ni tak mati masa kita tengah kufur dulu. Jadi bila fikir-fikir balik, Masya Allah. Sekarang ni bila saya bersama dengan jemaah ni, kita nak pertingkatkan iman kita je. Dulu iman saya lemah je, sekarang ni pun masih lemah lagi sebenarnya. Jadi saya takut untuk saya lebih hanyut tu pasal kita ni sentiasa berdamping dengan diorang-diorang ni semua. Manusia-manusia yang sentiasa memperkatakan tentang kebesaran Allah. Makan dah kenyang, dia kata Allah kasih kenyang. Ini hari kita sihat, dia kata Allah kasih sihat. Ini hari kalau kita sejuk macam ni, nikmat ni Allah kasih sejuk. Kalau kita tak kenal nikmat sejuk ni, kita tak kenal nikmat panas dekat luar tu, matahari tu. Kalau kita tak pernah sakit, kita tak kenal nikmat sihat. Ini semua Allah kasih. Sihat kita Allah kasih, sakit kita Allah kasih. Bukan sebab kita sihat, sebab kita makan ubat.
Ni semua kadang-kadang kita nak bagi tahu pada orang ni, kita nak bagi tahu kepada peniaga-peniaga, pedagang-pedagang. Bang, Mas, berjayanya kamu dalam hidup kamu ini bukan kerana perniagaan ini, Mas. Berjayanya kamu hanyalah kerana Allah yang kasihkan kamu kejayaan. Kerana apa? Kerana orang-orang lain juga berniaga, Mas. Kenapa orang lain berniaga tidak berjaya seperti kamu? Kita nak bagi tahu kepada petani-petani, abang, ini tanaman-tanaman abang, sayur-sayur abang ni semua bukan sebab baju abang yang elok, bukan sebab abang setiap hari. Itu semua asbabnya saja. Yang kasih elok, Allah kasih elok, bang. Sebab apa? Sebab orang lain pun bercucuk tanam juga. Kenapa cucuk tanam orang lain tak sihat? Ini asbab saja. Kita ni sebagai orang yang beriman, kita kena terima asbab, tapi kita jangan yakin kepada asbab tu. Kadang-kadang nak bila faham dulu macam susah nak faham. Tapi bila kita dah tiap-tiap hari dengar dan kita dah lalui kehidupan kita, kita nak cuba tarbiyah diri kita, ini semua hanyalah kerana Allah, baru kita faham benda-benda ni semua. Doktor tu dia cakap, ada jamaah tu seorang tu doktor, dia pun buat dakwah. Baru kita faham dakwah ni wajib dijalankan bila-bila masa saja. Dakwah wajib jalan pada siapa-siapa saja. Dakwah wajib jalan dalam apa saja keadaan. Doktor tu dia cerita, Ana dia kata, Ana buat dakwah kadang-kadang Ana kelakar juga tengok pesakit-pesakit Ana, dia kata. Doktor kalau saya makan ubat ni sihat ni saya doktor dia cakap. Pesakitnya. Dia kata tak cik. Ini penyebab ya cik. Cik makan ubat ni, ya cik ni sakit ni. Kalau cik makan ubat ni, kalau sains perubatan ni, kalau makan ubat ni dalam seminggu nanti elok. Kalau ikut makan dos ubat yang kita kasih ni. Tapi cik jangan yakin roket ubat ni kasih sihat. Allah kasih sihat. Sebab bulan lepas ada pak cik tu sakit, sebenarnya saya kasih ubat, mati cik tu. Jadi hidup manusia atau mati manusia bukan kerana ubat. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi banyak perkara-perkara iman yang saya belajar ni. Orang sampai kadang-kadang bila orang cakap, lu jangan macam-macam lah, dia kata. Lu bekas rockers, lu siapa ni tiba-tiba lu nak buat dakwah ni? Ini semua salah faham, salah kata-kata yang salah. Sebab apa? Bila saya refer semua perkara-perkara ni pada maulana-maulana kita, pada ustaz-ustaz kita, dia kata ini semua pemahaman-pemahaman Yahudi Nasara. Allah SWT menyempurnakan kitab Taurat tu. Setelah sempurnanya kitab Taurat tu, baru Allah SWT serahkan kepada Nabi Musa, baru Allah SWT perintahkan dakwah. Dakwah kena jalan, Nabi je yang buat masa tu. Allah SWT menyempurnakan kitab Injil tu, baru Allah SWT kasih kepada Nabi Isa, baru Allah SWT perintahkan dakwah. Tapi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT dah perintahkan dakwah masa Nabi terima 5 ayat yang pertama tu, Iqra bismi rabbika pun dah Allah SWT dah perintahkan dakwah dah. Dan Nabi pun cakap kepada para sahabat, Nabi berpesan, Nabi perintahkan dakwah adalah tugas sekalian umatku, tak kira tua muda, tak kira kecil besar, tak kira kaya miskin, tak kira lelaki perempuan. Dakwah wajib jalan bila-bila masa saja. Kalau orang tanya saya, kenapa kau nak buat ni dakwah ni, lu siapa lu? Lu dulu masa lu rock dulu, lu lagi teruk daripada gua, dia kata. Apa bezanya dengan para sahabat Nabi? Ini semua sidekick Nabi, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Ini hari Saidina Abu Bakar memeluk Islam, besok dia Islamkan 9 orang. Apa ilmu yang dia ada melainkan dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi kata balighu ani wala ayat, sampaikan daripada aku walaupun sebaris ayat. Kita Al-Fatihah semua tahu, macam-macam kita tahu. Tapi dah berapa tahun dah umur aku macam ni, pernah tak aku Islamkan orang? Masya Allah, besok dekat padang mahsyar besok, ya Rasulullah selamatkan aku, ya Rasulullah, aku umatmu, ya Rasulullah. Rasulullah cakap apa? Masa hidup dulu kau lebih kurang macam Beckham je, aku tak nampak kau macam umat aku. Engkau masa dulu hidup kau macam Ayam Maidin je, aku tak nampak pun kau macam umat aku. Kenapa para sahabat dapat syurga radhiyallahu anhu? Allah SWT dah redha kepada mereka dan Allah SWT kurniakan syurga kepada mereka semasa hayat mereka lagi. Sebab 100% dia orang tiru Nabi. 100% dia orang tiru Nabi. Sunnah sirah, sunnah surah, sunnah sarirah, semua dia tiru Nabi. Jalan Nabi jalan, ada batang pokok, Nabi tunduk, para sahabat pun jalan tunduk, para sahabat jalan tunduk, sampai Nabi wafat, pokok tu pun dah mati, pokok tu tak ada, para sahabat jalan, masih lagi para sahabat tunduk. Orang tanya, Paha kau jalan tunduk, situ tak ada apa-apa dah, pokok tu tak ada. Kami masih lagi melakukan apa yang Nabi kami buat dulu. Masya Allah. Sekarang bila saya pakai macam ni, orang nak leki-leki ke kita. Dia kata ada, minta maaf cakap lah, ini ada nak cari redha Allah ni, manusia akhir zaman ni macam-macam cakap bang. Saya ni sebab kita dah biasa dengan dunia kegelapan dulu, sekarang ni kita masuk macam ni, memang banyak orang hantam saya. Ada tu abang tu kata apa, why you have to wear this kind of attire? Dia kata, why you have to wear like this? You look like Arab man. Saya cakap, kenapa salahnya Arab? Sedangkan alim ulama kata, cintailah keturunan-keturunan nabimu. Nabi kita orang Arab, kita baca Al-Quran pun bahasa Arab, kita semayang pun dalam bahasa Arab. Kenapa saya tak boleh tiru-tiru Kita nak berjaya dunia dan akhirat ni, kita nak tiru-tiru je. Kita ni tak banyak ilmu, bodohnya banyak.
Dosanya banyak, pahalanya tak banyak. Jadi saya tanya Maulana cakap, Maulana, saya nak tanya Maulana, saya ni Al-Qurannya bacaannya banyak yang saya enggak tahu Mas. Maulana, macam mana Maulana? Maulana cakap apa? Gampang Mas. Mas itu cakap, apa mau gampang? Oh, saya lupa, Malaysia kan. Senang Mas, dia kata. Senang Mas. Tiru-tiru saja pakaian-pakaian Nabi. Nabi itu adalah Al-Quran yang bergerak Mas. Akhlaknya, kata-katanya, fikirnya, semuanya Al-Quran Mas. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tiru-tiru saja Mas. Mudah-mudahan dengan adanya kecintaan kita ini, dengan mengangkat sunnah-sunnah Nabi, kita akan bersama dengan Nabi di syurga nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebab apa? Sebab Nabi kata, sesiapa yang mengenali Allah, mereka akan mencintai dan mentaati Allah. Siapa yang mentaati Allah, mereka akan mencintai aku. Siapa yang mencintai aku akan mencintai sunnah-sunnahku. Dan manusia-manusia yang mencintai sunnahku akan kupastikan bersama denganku di syurga nanti. Allahu Akbar. Janji siapa lagi kita nak pegang bang? Tak payah kita nak pegang kata-kata makhluk lain dah. Berapa banyak pemerintah kita dah bertukar silih ganti, satu pun tak pernah tertunai, minta maaf cakap. Lillahi ta'ala, dia orang tak pernah jaga kita pun. Aku peduli apa sekarang ni kalau orang cakap mulut kita kasar, kita nak cakap apa. Kita tak kisah, kita nak perjuangkan Nabi kita. Perjuangan Nabi kita langsung tak ada orang yang nak perjuangkan. Kenapa? Tu pasal Malaysia ni takkan sampai bila-bila pun takkan dapat kejayaan. Selagi agama Islam tidak dijadikan perjuangan nombor satu. Ini semua janji-janji yang Nabi janjikan. Untuk kita berjaya dunia akhirat hanyalah kerana di atas ketaatan kita di dalam agama. Hancurnya manusia akhir zaman ni, saya cakap terus terang lah, saya pernah ternampak lelaki dengan lelaki je pegang tangan duduk kat kedai makan, gosok-gosok peha. Aku rasa nak terajang dia orang. Ini semua musuh-musuh Allah bang. Ayanda, ini semua musuh-musuh Allah ayanda. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, masa dia jadi gubernur dulu, orang melekeh-lekehkan dia. Dia buat dakwah, ada orang melekeh-lekehkan dia. Mana dia Allah? Mana dia Allah yang kau suruh aku sembah ni? Oh, dia cakap dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cakap apa? Kau tengok atas. Dia tengok atas je, Sayyidina Umar pancung terus. Itu musuh Allah. Kita sekarang ni, di akhir zaman ni, kita tengok-tengok je manusia melakukan kemungkaran, kita tengok-tengok je manusia jadi murtad bagai. Allahu Akbar. Mana redha Allah kita nak dapat? Ya Allah. Allahu Akbar. Ada juga dalam keluarga-keluarga kita, kadang-kadang kita sekeliling kita dekat-dekat, macam-macam kemungkaran terjadi. Macam mana kita nak cakap? Pemahaman-pemahaman tentang agama Islam tak dapat, tak sampai. Sebab apa tak sampai? Salah saya. Sebab dakwah saya tak sampai kat dia orang. Dakwah ni, itulah Maulana kata, jangan antum takut untuk berdakwah. Dakwah ini bukan mengajar mas. Dakwah ini bukan mengajar, dakwah ini mengajak mas, mengajak. Kalau dakwah ini hanya boleh dilakukan kepada mereka, hanya boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang belajar tinggi-tinggi saja mas. Kesian kita mas, orang-orang awam yang tidak pernah sampai universiti Al-Azhar itu mas. Habis kita enggak boleh buat dakwah mas. Kesian kita mas. Kesian orang-orang miskin yang enggak ada duit, yang tidak mampu untuk pergi ke universiti itu mas. Di mana hak kita untuk berdakwah mas? Sedangkan Nabi mengatakan dakwah itu adalah tugas sekalian umatku. Dakwah wajib jalan bila-bila masa saja. Pernah saya sekali itu saya pergi refleksologi, urut kaki. Saya pergi dengan jemaah-jemaah ni lah. Urut kaki, abang Indonesia tu tangannya kuat. Urut kaki kita sakit ni. Aduh. Wak sakit. Dia berhenti. Ustaz dia kata, kalau sakit bilang Allah ya. Oh, saya pandang Maulana. Kan dah dapat satu buah dah. Ya wak. Okey wak. Wak. Allah sakit. Allah, tiba-tiba dia ada satu part dia urut sedap. Ni best. Wah, ni best wak. Dia berhenti. Mas, kalau sedap pun bilang Allah ya. Sakit pun Allah bagi, sedap pun Allah bagi. Masya Allah, berlagu-lagu kita sebut Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, sebut Allah je lah. Baru kita nampak rupanya sakit dan sedap ni Allah bagi, bukan wak tu. Masya Allah, dakwah wajib jalan bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan, pada siapa-siapa saja. Jadi sekarang ni, saya bila jumpa orang apa semua, kita singgahlah, kita lalulah kedai-kedai minum mana pun. Cuba-cubalah lalu-lalu kat meja, pasang-pasang telinga. Apa yang manusia di akhir zaman ni perkatakan? Langsung tak ada dekat kedai makan tu yang memperkatakan tentang kebesaran Allah. You sekarang macam mana? Bisnes
Dah buka dah branch dekat Singapura ke Indonesia, dah buka dah. You sekarang pakai kereta apa kan? You dah upgrade Velfire kan? Business you yang ni, you wife, berapa orang dah wife? Anak you dah belajar universiti mana dah? Semuanya perkatakan tentang dunia. Mana nak dapat redha Allah ni? Sedangkan Allah SWT, kalau sepatah perkataan tu kita memperakui dia adalah pencipta kita, beribu-ribu kali ganda Allah Ta'ala pandang kita mulia. Tapi beribu-ribu patah perkataan satu hari itu kita tak ada cakap langsung pasal kebesaran Allah. Saya lah tu dulu. Saya kata kebesaran, kehebatan pemuzik-pemuzik, penyanyi-penyanyi. Saya katakan pasal pelakon-pelakon. Langsung kita tak sembang langsung pasal Rasulullah, pasal sahabat. Macam mana risau kita. Saya bukan nak kata kita pandai, tak, tapi kesedaran tu Allah SWT kasih kat kita. Yang kita nak share dengan kawan-kawan kita. Tu Maulana kata, ini antum masing-masing sudah ada keistimewaan antum masing-masing. Antum musician lah, Indonesia cakap itu. Antum saja orang yang bisa masuk ke arena mereka untuk beri dakwah, mas. Ini gangster-gangster kita, kawan-kawan kita yang ex-gangster ini. Dia saja yang mampu masuk di kalangan mereka untuk berdakwah, mas. Ini mat-mat rempit ini yang sudah hijrah. Dia saja yang mampu masuk di sana, mas. Dia tahu bahasa-bahasa mereka. Ada yang dah hijrah, ada kawan saya tu sekarang ni, alhamdulillah, adinda saya sebutlah Harry Zulkifli. Dia dulu dalam dunia maknya, tiap-tiap hari pakai baju perempuan. Saya tak segan nak cerita macam ni sebab dia sendiri cakap dengan saya. Dia pun bercerita, dia bila kita buat majlis carnival dia dijemput juga, dia pun berceritakan pengalaman dia. Sekarang ni dia yang masuk ke kelompok dia orang tu untuk berdakwah kawan-kawan dia. Ramai kawan-kawan maknya menangis sekarang ni bila mendengar tentang kebesaran Allah. Baru kita tahu bang, sebenarnya di sudut hati dia orang tu memang dia orang nak hijrah. Tapi kita tak terima dia. Apa kita nak jawab dekat Allah besok? Redha Allah kita nak dapat, tapi kita nak syurga Allah. Syurga ni, Maulana kata, syurga ini tiada nilainya sebenarnya pada Allah, mas. Syurga ini hanyalah nafsu kecintaan kita saja. Yang dipandang mulia, yang dipandang kecintaan oleh Allah hanyalah kerana kita mengangkat sunnah-sunnah nabinya, sunnah-sunnah kekasihnya. Kita mencintai apa yang dilakukan oleh kekasihnya, kita tiru saja sunnah-sunnah nabi ini kecintaan Allah. Sebab kita tiru kekasih dia. Syurga, semua orang nak masuk syurga. Orang kafir tak kerti apa-apa tu pun kalau dia cakap pasal syurga dan neraka, dia orang nak masuk syurga. Jadi bila saya fikir-fikir balik, ya Allah, ya Tuhanku, bila Allah kasih kemanisan dalam ketaatan ni, dulu kita ni merasa nikmat dalam maksiat, tak lepas kita nikmat tu. Kaya, perempuan, hero saya, bukan nak cakap apalah, nikmat-nikmat maksiat ni dulu. Macam mana nak kambuh balik benda-benda dosa? Allahu Akbar. Jadi bila nak mendapat redha Allah ni, saya fikir-fikir balik, inilah kot usaha yang boleh saya buat. Usaha dakwah yang macam ni. Kita tak, bukannya orang-orang pandai. Yang mengajar itu adalah tuan-tuan guru, tok-tok guru, ustaz-ustaz, yang alim ulama yang duduk dalam masjid mengaji Al-Quran, mengajar fiqh, mengajar tasawuf, apa saja. Itu guru-guru mengajar. Kita ni orang-orang yang tak tahu apa-apa macam saya ni, yang ada muka tebal, telinga tebal ni, muka tebal, telinga pekak ni, yang dah biasa syuting pun semua tak malu ni. Kita di luar. Kita pergi setiap lorong, setiap rumah, setiap lembah, setiap lurah, semua kita pergi, setiap sungai semua kita pergi, kita lalu, kita mengajak manusia kepada Allah. Pergi hujung-hujung ceruk kampung yang tak ada TV tu, saya dah pernah kena ludah dah dengan orang. Zohindi Black tak Zohindi Black, dia tak kenal kita, dia ludahnya kita. Pergi lah kau ingat ni apa, ni kampung aku, kau ingat aku tak tahu ke mana masjid, kau belah sekejap, tuy. Dulu kita ajak manusia pergi karaoke, seorang kita ajak malam kan 15 orang datang. Senang sangat. Sajak seorang ni dia petik ni, oh malam kan dah ada 6 lelaki, 8 perempuan. Masya-Allah. Kan, huri. Besok kat akhirat besok kita huru-hara. Jadi bila Maulana cakap dengan saya, biar kita di sini yang guru hara, mas, supaya kita boleh huri-huri di sana, mas. Jangan kita huri-huri di sini. Umur kita singkat, mas. Nabi mengatakan umatku di akhir zaman nanti umurnya pendek-pendek saja, 70-80 tahun yang biasa-biasa. Jadi senang saja, mas, bisa. Kita taat saja pada perintah Allah, kita tinggalkan segala larangannya, kita sabar, kita mati, kita syurga, mas. Gampang, mas, dia kata. Saya fikir-fikir balik, iya. Mati bukan nak kata betul-betul sampai angka tu silap bulan, saya balik kan pun saya boleh mati.
Dia fikir-fikir balik, okay, this is the right way. Dah tak ada lain lah. Jadi saya tak segan berpakaian macam ni sekarang ni untuk kita nak mendapat redha Allah je. Bila kita faham, bila kita berpakaian macam ni bukan nak poyo tak, tapi bila kita faham Maulana explain setiap satu perkara sunnah Nabi yang kamu ambil 70 kali ganda pahala Allah SWT kurniakan kepada kamu. Sarbat 70 kali ganda pahala, sarbat atau ketayak. Kamu pakai celak 70 kali ganda pahala. Kamu ada janggut 70 kali ganda pahala. Janggut kamu lebih dari segenggam 70 kali ganda pahala. Kamu ada kain ridak 70 kali ganda pahala. Kamu pakai jubah 70 kali ganda pahala. Seluar kamu senteng 70 kali ganda pahala. Di dalam poket kamu kena ada 3 perkara yang simple-simple mas. Minyak wangi, tasbih dan juga kayu sugi. 70 70 70. 10 perkara simple kita angkat tiap-tiap hari dapat pahala tiap-tiap hari. Dulu saya berbangga menyebarkan syiar orang kafir, langsung tak dapat pahala, setiap hari bulan dapat dosa. Dia faham macam ni, ya Allah, this is, inilah dia cara dia. Sekarang ni baru saya faham bila Maulana kata mas, kebahagiaan itu di sini mas, di hati mas. Kenapa kenapa antum pun dulu bisa mencari kebahagiaan di luar sana? Karena antum gelandangan hidayah. Mereka di luar sana, di kelab, di kafe, di pub, di mana saja, mereka gelandangan hidayah mas, mencari hiburan yang tidak ada hujungnya mas. Itu hanyalah hiburan-hiburan untuk orang kafir mas. Hiburan kita hanyalah di atas jalan agama Allah mas. Kalau antum benar-benar mengerti, dapat menikmati nikmat di dalam nikmat ketaatan ini mas, hati kita gembira selalu bang. Tenang je, lillahi ta'ala saya cakap, lillahi ta'ala. Tak tipulah sekarang ni kalau saya ada duit RM100 dalam poket pun saya tak risau lah sekarang. Dulu masa duit tengah banyak dulu, bangun pagi terus ingat apa tau? Dalam akaun semalam ada berapa ada lagi 20,000. Oh okey 20 ke 15 okey lah, boleh lah hari pergi karaoke lagi. Roger member. Kan jumpa kita jumpa kat sini. Habis ajak orang melakukan kemungkaran. Allah teruknya Zulaindi Black dulu. Saya tak malu nak mengaku bang, sebab apa? Memang kita buat dulu perkara-perkara tu. Sampai kan bila saya ambil keputusan tak nak menyanyi dulu, tak nak berlakon apa semua, mak saya pun pernah tanya, keluarga-keluarga kita pernah ada orang bertanya, orang terdekat dalam keluarga kita, kau nak makan apa nanti ni kalau kau tak syuting nanti ni, kau tak nyanyi-nyanyi apa nak makan nanti ni. Salah yakin kan, keluarga kita pun ada salah yakin dan salah faham. Jadi kita tarbiyah diorang, kita ubah diri kita supaya diorang pun dapat kefahaman yang sama. Kita tukarkan keyakinan kita. Nak meningkatkan iman ni, Maulana kata tingkatkan iman antum, harus antum tukarkan keyakinan. Daripada selama ini antum yakin kepada makhluk, antum tukarkan keyakinan antum kepada Allah. Kalau selama ini antum yakin kepada dunia, antum tukarkan keyakinan antum kepada akhirat. Kalau selama ini antum yakin kepada mal, harta benda antum tukarkan keyakinan antum kepada amal antum. Yakin dengan amal, yakin dengan akhirat, maka kita akan yakin dengan Allah. Tapi selama ni sebelum tu saya yakin kepada makhluk yang jadi producer, penerbit, pengarah-pengarah, kita yakin kepada diorang ni. Tak rapat dengan diorang ni aku tak dapat job ni. Bila dah rapat dengan ni kita yakin dengan makhluk ni, baru lepas tu kita yakin pula dengan dunia. Aku kalau tak ada rumah, tak ada kereta besar macam ni, aku tak bahagia ni. Habis. Yakin pada dunia, tak pernah fikir pun Allah, tak pernah fikir pun akhirat, tak pernah fikir amal ibadat. Patutlah aku dulu lebih kurang je sama macam orang kafir. Sebab apa? Kita pergi je Singapura, kita pergi Thailand masa saya ada show semua, tak ada orang pun bagi salam kat saya. Agaknya sebab dia orang tengok tak nampak tanda-tanda keislaman kat diri kita. Sekarang ni kita pergi mana-mana pun yang bukan agama Islam pun panggil kita Haji, boleh panggil Haji lah, dia tahu kita Islam. Jadi dekat situ menyebar, berbanggalah kita untuk menyebarkan syiar Islam. Kalau dulu kita berbangga sangatlah, tak apa-apa dah saya ni kan. Jadi bila fikir-fikir balik, ya Allah, inilah dia redha Allah yang saya nak cuba cari. Biarlah kita ni hidup di atas jalan agama Allah, mati di atas jalan agama Allah. Biarlah kita ni mati hidup sebagai Islam, mati sebagai Islam. Kalau dulu saya mati tu saya tak tahulah dengan cara apa agaknya. Tapi bila fikir-fikir balik itulah nikmat dalam ketaatan tu. Saya bukan nak kata saya dah alim sangat tak, tapi saya usaha nak perbaiki diri. Tapi dalam waktu yang sama saya set mind kita. Maulana selalu pesan kita harus set mind kita mas. Sebaik-baik aku, baik lagi orang lain. Seburuk-buruk orang lain, buruk lagi aku. Kita fikir gitu mas. Kita harus pandang baik kepada orang yang lebih tua dari kita. Abang-abang itu, pakcik-pakcik itu, ayah-ayah itu lebih baik dari aku. Kerana apa? Kerana mereka lebih tua, lebih awal lagi mereka melakukan amal ibadat daripada aku.
Lebih banyak pahala mereka daripada aku. Kita nak pandang baik, kita nak pandang mulia, kita nak pandang sangka baik kepada anak-anak yang lebih muda pada kita. Adik itu lebih mulia daripada aku. Kerana apa? Kerana dia orang baru lahir, dia orang tak banyak melakukan dosa. Mungkin dia orang tak pernah melakukan dosa. Aku yang lebih tua daripada dia, dah terlampau banyak sangat dosa aku buat. Nak sangka baik, nak latih-latih diri sangka baik. Dulu tak, kita fikir kita je yang hebat. Dulu saya. Jadi kat sini saya belajar nak merendah diri. Hijrah saya ni bukan hijrah sekadar kata-kata, bukan hijrah untuk mendapat populariti. Tidak, populariti dengan glamour ni semua saya dah rasa dulu dah puas dah. Saya dah lemas dengan benda tu sebenarnya. Bila kita popular tu, kita lupa sebenarnya rupa-rupanya Allah SWT yang pinjamkan segala bakat tu. Dulu saya tak kenal benda tu semua, tak nampak benda tu. Abang punya suara hebat lah, nyanyi suara tinggi lah, macam-macam. Memang lah, sebab aku jogging, aku exercise, aku swimming semua. Poyo. Habis kat situ je kita puji diri kita. Tapi sekarang ni bila orang cakap, bang, suara maintain lagi bang, Alhamdulillah lah, Allah masih kasih pinjam lagi lah suara ni, Alhamdulillah lah. Lagu saya tak tahu lah orang kenal ke tak dulu. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti, sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran, jalanku pulang ke jalan yang terang. Sekarang ni saya tukar. Ilahi, aku merayu pada kau yang bernama Ilahi. Dulu lagu tu kau yang bernama Seri, sekarang ni saya hijrahkan kau yang bernama Ilahi. Dulu lagu tu segala puji, segala rayu, segala janji saya kasihkan kepada makhluk. Tapi tak, sekarang ni segala puji, segala rayu, segala janji kita saya serahkan kepada Sang Pencipta kita, Ilahi. Bila saya nyanyi mana-mana, saya basking. Sekarang ni masih lagi saya buat nyanyi, tapi saya basking bersama dengan kumpulan baskers saya, Islamic Baskers. Kumpulan saya Assalam Baskers, Zul Hendy Black dan Assalam Baskers. Kita basking mana-mana, selalu kita laung-laungan kalimah thayyibah ni, kita mengajak manusia untuk takbir. Di tengah keramaian-keramaian manusia, kita tak lepas kita memperkatakan tentang kebesaran Allah. Saya baca hadis masa kita habis 2-3 lagu. Sedap tak? Oh sedap. Okey, sedap sekarang kita dengar ni hadis ni, Nabi bersabda ni. Kat tengah keramaian manusia kita sebut benda-benda macam ni. Mudah-mudahan insya-Allah Maulana selalu kata apabila kita baca taklim ni, kita menyambung lidah Nabi ni, malaikat akan turun menaungi kita. Jadi masa kita takbir tengah orang ramai itu, kadang-kadang kita dapat menilai manusia di akhir zaman ni. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Segan. Tengok bola dekat kedai mama tu, kafe mana, main dekat padang bola mana, dalam stadium mana, entah siapa-siapa yang kau sokong, tahu kat meja sini kau menjerit-jerit 4 meja ni. Sokong siapa? Bangang. Besok sekarang nak jawab dengan saya boleh, jawab macam-macam. Besok depan Nabi besok jawab apa nak jawab? Masa tu dah tak ada judgement lain lah sekarang. Masa tu dah tak ada judgement lain. Di sini bukan judgement yang sebenar, tapi kita nak menyampaikan saja. Tapi apabila manusia cakap, kau diam lah, kau ustaz-ustaz, kau mana ada tenaga nak jerit macam ni, dia cakap, lah, dia kata kita gitu pula. Kau jerit untuk orang kafir dalam tu, tapi bila aku cakap takbir, kau orang tak nak jerit. Malu suara kau orang. Ulaika kal an'am. Sesiapa yang tidak menggunakan sekujur tubuhnya hanya untuk Allah, lebih hina daripada binatang. Suara melalak-lalak untuk benda lain sanggup ni. Ada ke David Beckham terkenal ke? Lu siapa kat sini? Ronaldinho terkenal ke? Lu siapa kat sini? Dia orang hargai lu ke? Tak. Tapi kalau lu dalam gua, dalam sungai, curug mana pun lu sebut la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah pandang lu, babe. Lu tak percaya benda ni. Sekarang lu rasa macam biasa-biasa je cerita akhirat tu. Sekarang ni lu rasa ini kenyataan, itu macam cerita-cerita je. Besok bila kita sampai sana, besok itulah kenyataan. Ini hanyalah kenangan je kat sini ni. Yang tempoh yang sekejap ni tak nak kita manfaatkan untuk kita membuat pembangunan untuk akhirat. Sibuk kita membuat pembangunan kat sini. Duit tak cukup lagi ni, rumah tak cukup besar lagi ni, bini tak cukup besar, bini tak cukup besar, bini tak cukup banyak lagi ni. Kan? Macam-macam. Kita nak tak break aja. Kita teruskan Nak beri azan ke? Kita beri azan insya-Allah. Kita beri azan sekejap, insya-Allah lepas tu saya sambung, kita kasih laluan insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah kita sambung sikit lagi dalam
Berapa lama lagi agak Ayanda? Berapa lama lagi agak sampai pukul apa agak abang? Boleh? Tanya ustaz lu berapa lama ustaz? Sampai pukul apa ustaz boleh? 10 minit lagi. Ustaz daring tengok saya, masya-Allah takut saya. Jadi syukur alhamdulillah lah. Kita ni sebagai mantan rockers yang mendapat kesedaran sebenarnya. Jadi saya nak berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang lain juga untuk kita sampai-sampai ngaja. Kan sebab apa? Bila kita tengok balik, masya-Allah ramainya artis-artis sekarang. Bila kita tengok ramai pencetus-pencetus ummah, ustaz-ustaz dai-dai yang kebal menegur kemungkaran-kemungkaran yang berlaku pada selebriti-selebriti ni apa semua. Tapi masya-Allah kita tengok orang-orang yang ditegur ni, dia orang pandang lekeh balik dekat kita. Ada yang melantun balik, kedekut dengan senyuman, marah kita, pandang kita macam apa yang bila ustaz tu tegur-tegur dia orang kata apa? Kubur masing-masing. Ustaz nak alim, ustaz alim lah dia kata. Kita menangis dengar jawapan dia tu sebenarnya. Saya nak, pengalaman saya ada satu tu kita cerita-cerita lah. Kita tak sebut nama, tapi ada individu tu dia tanya saya, engkau ni, korang budak-budak tabligh ni tak boleh ke korang cukur janggut korang elok-elok sikit, tak payah panjang-panjang macam ni, shave sikit lah, buat bentuk sikit, handsome sikit macam budak-budak tu. Dia juga memang ada orang pandang lekeh kita macam ni, tapi seolah-olah korang pandang lekeh Nabi kita lah. Nabi suruh kita jadi macam ni, tapi korang lekeh-lekehkan kita. Kenapa Saya cakap dengan akak tu macam ni, kak. Agaknya jawapan saya sama je kalau saya kasihkan soalan yang lebih kurang sama juga dekat akak saya, kak. Jawapan saya suka hati saya, akak. Saya selesa macam ni style saya. Sama je, apa beza je janggut saya ni, kak? Apa masalahnya janggut aku ni? Bukannya 5-6 kilo dan dia tergantung kat sini, bukan dekat dagu akak. Saya cakap, apa masalahnya, kak? Saya tanya soalan yang lebih kurang sama kenapa tak sempurna tutup aurat Saya cakap. Masa tu dia tengah makan. Suka hati aku style aku selesa macam ni. Tu lebih kurang jawapan. Jadi saya gunakan jawapan yang sama hanyalah kerana kita nak sebagai pencinta sunnah Nabi, tapi akak gunakan jawapan yang sama untuk melanggar hukum Allah. Dia kata aku tutup aurat nantilah, kalau solat aku dah sempurna besok aku tutup lah aurat betul-betul. Bila lah kita nak tahu solat kita ni betul? Solat dan aurat jalan seiring. Tak perlu ini kena jalan dulu bersempurna baru nak buat ini. Aurat tu budak sekolah rendah pun dah tahu dah macam mana cara nak tutup aurat, bahagian-bahagian mana harus wajib kita tutup. Tapi ini ada, kita nak cakap umat akhir zaman ni dia orang lekeh-lekehkan benda ni. Sebab apa? Jangan dicabar-cabarlah azab Allah tu, jangan dicabar-cabarlah neraka Allah tu. Cuba-cubalah lighter tu bakar jari hang sikit, hang tengok. Kalau hang tera dengan api tu boleh padam, hang boleh kepui-kepui api tu, hang boleh padam, mungkin hang tera lah. Tapi janganlah cakap macam tu sangat kan. Kita ni nak mengajak manusia kepada Allah je, nak mengajak kepada kebaikan je. Bukan je cakap, kak cuba kak telanjang depan saya kak, pakai seksi-seksi, pakai tupis je. Kita tak suruh pun macam tu. Kita tanya benda elok-elok kan. Tapi bukan kita yang mulakan pun conversation tu. Dia lah yang tiba-tiba dia tengok kita sampai kedai makan tu, kita duduk kan. Dia tengok kita, apa korang ni janggut tak boleh ni. Gitulah juga dengan abang tu pun. Why you have to wear this kind of attire lah, dia tanya. Ya, kita tahu dia orang kaya, kita tahu. Polo haircut lah, pakai Audi apa benda lah, kita tahu dia kaya. Tapi kita nak jadi orang kaya selama-lamanya dekat akhirat besok. Tak nak kita kaya sini. Nabi kita hidup miskin. Saidina Umar datang ke rumah Nabi untuk mengadu masalah. Dia tengok Nabi bangun, belakang Nabi tu bertanda bulat. Nabi bangun nak ambil jubah, nak pakai baju, dia ada bertanda bulat pasir kat situ. Saidina Umar tengok tikar tempat Nabi tidur tu berlubang. Menangis Saidina Umar, lupa apa hajatnya. Kita berbangga-bangga ni, tilam nak tebal, selagi tak tebal tak boleh. Jauhnya kita pada Nabi. Poyo nak syurga Allah.
Selagi tak tebal tilam, selagi tak ada aircon, itulah nikmat dalam hidup kita. Bilakah saat-saat nikmat dalam hidup kita? Saat nikmat dalam hidup aku apabila aku baring-baring atas tilam yang tebal dari resort-resort yang mahal dekat pulau-pulau yang ni, aku bercuti-cuti holiday dengan TV ada, buka aircon semua. This is nikmat. Aku ada jajan-jajan makan, ni nikmat. Lebih kurang enjoy macam orang kafir je. Tapi bila kita tanya para nabi, para sahabat, kita dengar sirah-sirah nabi, sirah sahabat, bilakah saat-saat yang paling nikmat dalam hidupmu ya Nabi Ibrahim? Sahabat tanya, Nabi Ibrahim cakap apa? Saat-saat yang nikmat dalam hidupku saat aku dibakar oleh Fir'aun Namrus. Allahu Akbar. Fir'aun Namrus, Fir'aun ni berlegasi daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Tapi zaman Nabi Ibrahim, Fir'aunnya adalah Fir'aun Namrus. Dia nak memastikan terbakarnya Nabi Ibrahim ni sebab tidak mengaku dia sebagai Tuhan. Dia buat unggun api tu sama besar dengan istana Fir'aun tu sendiri. Berapa besar istana dia tu, dia suruh buat satu kawah yang besar macam istana itu, buat unggun api untuk aku pastikan Ibrahim mati terbakar dalam ni. Nak campak-campak macam tu tak boleh sebab apinya besar, dia orang buat launcher pula. Nabi Ibrahim dimalukan, diikat tangan, diikat kaki, ditelanjang ke depan orang ramai, dia letak atas launcher tu. Sampai ke ayahanda Nabi Ibrahim datang, nak mengaku nak Firaun tu Tuhan kau. Kau takkan mati terbakar. Nabi Ibrahim cakap apa? Semakin besar api itu, semakin aku yakin kepada kekuasaan Allah. Pong, launcher, lepaskan Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim melayang tu, malaikat Jibril turun. Ya Ibrahim, bantuan apa yang kau nak katakan Ibrahim, aku akan bantu kau. Nabi Ibrahim cakap apa? Hasbunallah, hasbunallah. Cukup Allah, cukup Allah. Allah dengar tu, Allah perintahkan api itu sejuk. Sambut Ibrahim ni seolah-olah menyambut seorang bayi yang tidur lena dalam buaya yang jatuh dari buayanya. Api itu menyambut Nabi Ibrahim, cun saja. Nabi Ibrahim penuh nikmat duduk dalam api itu 40 hari, selai bulu roma pun tak terbakar. Allahu Akbar, ya Allah. Nikmat Nabi Ibrahim duduk dalam api. Itu nikmat yang saat yang paling nikmat dalam hidup dia. Kita, aku rasa dalam hidup aku paling happy rasanya so far yang aku pernah dapat itu. Itu hari ada aku kontrak dapat tu 4 juta. Nikmat weh. Bilal bin Rabah, bila seorang sahabat bertanya, ya Bilal, bilakah saat yang paling nikmat dalam hidupmu Bilal? Saat aku diseksa oleh orang kafir, diikat aku di tengah padang batu tu, dihempap dengan batu besar kat dada dia, itu saatnya paling nikmat. Sampai ke masa tu Bilal kata apa? Ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa, Allah yang satu. Dah. Jadi bila kita tu lah saya cakap, redha Allah ni, saya cakap kadang-kadang sekarang ni bila saya nak mencari redha Allah ni, saya cuba istiqamah untuk berada di atas jalan agama Allah ni, nak cuba buat baik-baik, perkara baik, sampaikan rupa-rupanya kenikmatan dalam keindahan dalam agama tu Allah SWT kasih kepada orang sekeliling dalam hidup kita. Orang rumah kita dapat, dia orang faham dengan sendirinya. Dulu kita cakap-cakap, kita tunjuk-tunjuk, orang rumah kita tak nak ikut sebab kita pun tak tentu lagi, tak betul lagi masa tu. Tapi bila sekarang ni nak repair diri kita sendiri, sampaikan keluarga-keluarga kita pun faham. Dulu bila saya hati susah sekarang ni, kadang-kadang ada macam, alamak ni lah konon ada sikit lah kan, ada sikit masalah. Orang rumah saya cakap apa? Naik latar dulu 2 rakaat. Dia pula yang sekolahkan kita, Masya Allah. Nampak kemanisan agama tu, Allah SWT kasih pencerahan tu dengan sendirinya. Allah yang tarbiyah benda tu. Selagi kita mengamalkan agama dengan sempurna, insya-Allah Allah SWT akan bantu yang lain. Dulu saya tak faham benda ni, tak nampak sebab kita rasa selagi aku tak cukup duit, tak banyak ni, nanti bini aku tak happy ni. Sekarang saya cakap terus terang bila kita dah macam ni pernah 3 orang berapa orang? 2-3 orang yang jenis-jenis macam ni lah duk WhatsApp kita ni. Saya tak sembunyi, nick adinda saya dia tahu. Saya tunjuk phone saya kat rumah saya. Ada satu ayat tu best. Saya ingin meminang Tuhan seperti mana Siti Khadijah meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjuk kat rumah saya, Dinda tengok ni mesej ni. Orang rumah saya tengok. Kanda kenan ke? Dia cakap. Kalau kenan, Kanda cakap betul-betul, kita buat cara betul-betul, kita panggil dia, kita takruf betul-betul, ajak dia datang rumah makan ke apa, kita masak. Saya cakap tak, aku tunjuk je. Orang rumah saya sampai dah tak kisah dah. Sebab apa saya cakap, tak jealous ke? Dinda rasa Dinda nak syurga Allah lah, tak kisahlah yang lain. Nak cuba belajar-belajar. Allahu Akbar. Aku tak pernah pula cakap dengan dia, kau kalau dapat payung syurga tu, tak cakap pun. Tapi bila kita baca taklim dekat rumah, kita baca taklim, dia dapat kesedaran tu.
Jadi ini yang kita rasa Masya Allah, rupanya nikmat di dalam ketaatan kepada Allah ni banyak dia punya hikmah dia, banyak manfaat dia. Jadi redha Allah yang saya nak cari sekarang ni tak ada perkara lain dah. Perjuangan saya dalam hidup saya sekarang ni, bila orang tanya, bang sekarang buat apa? Apa kerja? Tak ada kerja dah saya ni. Tak ada komitmen lain dah saya ni. Dalam kehidupan saya kerja dengan Allah je. Tiap-tiap hari saya bangun, dalam hati saya, niat saya, ya Allah, ini hari aku nak buat dakwah. Kat mana-mana aku pergi, langkah yang aku susun ni semua nak memperkatakan tentang kebesaran Kau, ya Allah. Kat tempat tinggal kita pun kita jumpa adik-adik mana-mana pun, budak-budak food truck ke, budak-budak yang jual shisha ke, budak-budak yang jual burger ke, kita ikram dia orang, kita duduk-duduk kedai dia orang saja-saja. Kadang kita nyembang, maghrib kan kita pergi surau mak. Kerja bang ni, berapa orang food truck kau orang? 5 orang bang. Okey, dapat pergi 2 orang pun jadi lah. 3 orang cover sekejap, maghrib sekejap je. 2 orang pergi. Kan? Lepas tu kita bisik, besok kau bawa seorang. Besok dah datang 4 orang. Kan? Besok kau buat seorang ni. Besok dah datang 8 orang. Tapi dia orang tak istiqamah lah kan masa tu dengan ajakan-ajakan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita doa-doa je. Apa lagi perjuangan kita, apa lagi langkah-langkah kita, apa lagi usaha kita yang kita nak buat dalam atas dunia ni. Kita ni rumah ada dah. Kereta ada dah, kerja ada dah, bini ada dah, anak ada dah. Sampai ini hari kita makan nasi lagi. Apa yang kita nak risaukan tentang rezeki Allah? Sedangkan alim ulama selalu berpesan rezeki Allah SWT telah menuliskan rezeki untuk kita 500,000 tahun terlebih dahulu sebelum Allah SWT menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tengah hari tadi saya makan ikan keli, saya teringat kata-kata Maulana ni. Tengah hari tadi saya makan ikan keli, saya teringat Maulana ni cerita. Pernahkah antum terfikir ikan itu bertelur di dalam sungai yang mana? Tetapi Allah SWT mau memastikan itu rezeki antum, mas. Dia membesar di dalam sungai itu tanpa adanya ganggu-gugat daripada binatang-binatang yang lain. Membesar dengan sukses. Allah SWT memelihara kesihatan nelayan yang menangkap ikan itu hanya untuk memastikan ikan itu sampai ke dalam pinggan antum, mas. Nelayan sudah menangkap ikan itu, menjualnya di pasar. Dan apabila di pasar, orang yang kedai restoran itu membelinya, memasak-masaknya, terus masuk dalam pinggan antum. Itu Allah SWT pelihara rezeki antum. Siapa kata antum ada duit baru antum makan? Orang-orang yang duduk kat kaki lima, yang tidur kat kaki lima tu makan je tiap-tiap hari. Perkara iman saya dapat banyak apabila saya duduk di atas jalan dakwah ni. Maulana kata, antum pergi saja ikram orang-orang yang tidur di kaki lima. Antum tengok banyak perkara iman yang antum akan dapat. Saya pergi dekat, kita buat street dakwah di bus stand Kelang yang depan CM tu. Lepas tu kat sungai tu ada orang yang duduk-duduk kat tepi sungai tu bang. Easy Allah Akbar. Easy gitu Jadi kita duduk tanya dengan abang tu. Bang, sorry bang, lalu bang boleh bang? Lalu lah, bukan rumah aku pun, dia kata. Bang, tengok, dah makan bang? Dah, tadi Allah hantar aku separuh roti kat situ. Dia cakap Allah hantar roti separuh tu kat dia. Kita lagi kita makan sebab apa? Kita cakap aku makan sebab apa? Sebab aku kerja, aku full time aku makan lah. Korang tak makan sebab korang tak kerja. Jahat kan mulut kita. Sombong kita dengan Allah ni, sombong. Tak ada langsung perasaan kasih sayang terhadap manusia. Sombong. Banyak perkara iman. Allah SWT boleh memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima, yang makan sisa-sisa daripada tong sampah tu tanpa memberikan mahkota ataupun istana. Allah SWT tetap boleh memuliakan dia orang. Allah SWT boleh menghinakan raja-raja tu yang dekat istana tu tanpa mengambil tahta ataupun istana ataupun harta bendanya. Allah SWT tetap boleh menghinakan raja-raja tu. Orang miskin yang beriman akan mendapat syurga lebih 500 tahun terlebih dahulu daripada orang kaya yang beriman. Mana ini kan lagi orang kaya yang tak beriman, masya-Allah. Jadi sekarang ni saya dah tak kisah dulu barang harta benda kita, bukan nak cakap kita kaya lah, tapi kita jual-jual kereta kita semua buat apa sama je macam orang kaya tu. Dia ada rumah besar, 5-6 biji rumah besar mas, tapi enggak bisa mereka diami, hanya bisa tengok-tengok saja. Sama juga seperti kita mas, tapi kita enggak perlu beli, kita tengok-tengok saja. Sama juga mas, mereka enggak mampu diami rumah-rumah mereka. Kereta mereka 20 biji mas, mereka enggak mampu sekali drive 20 biji kereta mereka boleh drive. Mereka enggak mampu mas, mereka mampu tengok-tengok saja keretanya. Sama juga seperti kita mas, kita tengok juga kereta dia, tapi enggak mampu, enggak perlu kita beli. Banyak perkara iman. Ada Maulana tu, dia keluar buat usaha dakwah, dia masuk dalam satu pekan besar. Dulu dia selalu buat usaha dakwah dalam kampung-kampung, tapi sekali buat dia jahadah sikit, dia keluar sekali tu dia terberhenti di satu padang bola. Dia tengok orang main bola. Oh, ramainya manusia, tapi yang disepaknya satu benda itu saja. Tung. Wih, apa salah itu benda?
Dihenyak-henyak, ditendang lagi. Wih, punya pun dengan perasaan marahnya. Apa salah itu benda? Tiba-tiba bola tu sampai ke dia. Dia cakap, apa saja dosamu, wahai makhluk, dia kata. Ditendang-tendang dan dihenyak-henyak. Ringan. Diumpamakan bola ni seperti agama. Apabila kamu memandang agama kamu ringan, itu pasal agama kita sekarang dipijak-pijak, dihenyak-henyak oleh makhluk lain, mas. Kita tak pandang berat agama kita. Kita cakap minyak. Bertahun-tahun cakap pasal minyak naik. Melambung-lambung, minyak naik, minyak. Cuba kita cakap iman. Cakaplah perkara iman, biar iman kita naik. Tak, kita tak cakap pasal iman, kita cakap pasal minyak. Kita cakap pasal bobo di mana. Habis. Tu kadang-kadang saya cakap, kenapa manusia-manusia ni tak cukup faham, sebab dakwah tak sampai, sebab saya tak buat kerja. Saya tak pergi dekat diorang-diorang tu nampaikan apa yang kita dah tahu sikit-sikit. Saja-saja je nak sampai-sampaikan. Kadang-kadang saya cakap, ada orang bila kita cakap, tak payah letak lilin atas kek ni. Jadi syarat wajib kepada orang-orang sekarang menyambut hari jadi, nak tahu lilin, bakar api, make a wish. Siapa ajar ni? Ini kafir Nasara Yahudi punya, sebab diorang dulu menyembah api. Diorang tahu orang Islam takkan ikut diorang menyembah api. Diorang buat satu agenda baru, satu majlis yang konon seronok dirai-raikan dengan penuh meriah, letak lilin, nyala api, make a wish. Ni orang kita ikut sampai sekarang. Anak-anak buah kita kalau tak ada lilin atas kek menangis. Tok Uncle dengar lagu Frozen. Let it go. Berpusing-pusing ni nari. Pandainya. Cuba selawat sikit. Awak apa awak? Aku tanya, apa kau ajar kat anak kau ni? Jangan kau sengsara dalam kubur besok kalau anak kau tak reti nak sedekahkan Al-Fatihah kau. Nabi kata umat kau akan hidup selama 1500 tahun. Sekarang kita 1440 tinggal 60 tahun je lagi. Takut besok generasi anak kita ada ni kiamat esok ni. Mati lah. Tak tahulah nak cakap. Jadi insya-Allah lah saya tak banyak lagi kita boleh sembang sebenarnya, tapi saya takutkan orang cakap menyampah aku tengok rockers ni cakap. InsyaAllah lah mudah-mudahan supaya kita ni faham, kita ni umat akhir zaman adalah umat yang terbaik. Apabila Allah SWT kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita lah umat yang terbaik yang Allah SWT keluarkan daripada rahim ibu kita, dihantar ke dunia ni untuk menyampaikan perkara-perkara yang baik kepada manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pasal Allah SWT memuliakan kita, sampaikan Allah SWT kata diharamkan syurga itu untuk kepada umat yang lain selagi tidak habis umat Muhammad memasukinya. Masya Allah, special kita ni. Kan Nabi-Nabi terdahulu bertanya pula kepada Allah. Nabi Ibrahim yang boleh direct cakap dengan Allah, dia tanya, kenapa ya Allah? Apa istimewanya umat akhir zaman tu? Umurnya singkat je, amal ibadat tak banyak, tapi dia orang datang kemudian kat dunia ni, tapi dia pula masuk syurga dulu. Kami umur-umur yang panjang ni 600 tahun, 900 tahun, amal ibadat kami lagi banyak. Ya Allah, kenapa kami tak boleh masuk syurga dulu? Allah SWT muliakan kita sebab apa? Kita ni umat akhir zaman, pasal Nabi kasih kita tugas dakwah tu. Kita membuat kerja-kerja kenabian, mengajak seluruh manusia kepada Allah. Dulu Nabi-Nabi je buat kerja ni. Umat-umat dengar-dengar je, tak ada telinga, ada yang tak percaya pun, tak nak ikut pun. Tapi kita dapat tanggungjawab ni, Allah SWT muliakan kita. Kita mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita nak challenge, kalau kita nak kata amal ibadat kita hebat sangat, tak payahlah kita nak cakap kita bersujud banyak. Kaum-kaum dulu, Bani Israel dulu sujud, bukan dahi dia hitam, tempat dia sujud tu lekuk. Bani Israel dulu, kalau kita nak kata kita ni zikir puluh ratus ribu ini hari, Bani Israel dulu berzikir tepi pantai, tepi laut. Laut tu boleh jadi manis. Rumah dia orang berzikir tu, rumah tu bercahaya sampai ke langit. Tapi dia orang tak buat usaha dakwah. Amal dan zikir dia orang hebat. Kita nak challenge amal dan zikir dia orang, kita tak ter-challenge. Tapi Allah SWT memuliakan kita sebab kita buat kerja-kerja kenabian ni. Usaha dakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahanlah untuk kita sama-sama mendapat redha Allah. Abang-abang, ibu-ibu, ayahanda dan ibunda semua minta ampun, minta maaf kalau ada salah-salah kata saya, terlanjur kata-kata saya. Jangan mengharapkanlah sesuatu yang sempurna daripada saya. Sebab yang sempurna itu adalah hak milik Allah SWT semata-mata. Kesilapan-kesilapan dan dosa-dosa kata-kata itu semua daripada saya sendiri. Dan insya-Allah mudah-mudahan
apa yang saya katakan ni, yang kita sembang-sembangkan, yang jadi lara-lara tu mudah-mudahan menjadi manfaat. Kalau yang dosa-dosa tu insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT tukarkan jadi pahala. Kita tutuplah saya punya celoteh ni lah. Saya punya celoteh ni dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.